Dalam video pada kali ini akan saya kongsikan ciri-ciri trader yang berjaya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam trader yang berjaya kepada anda semua yang sudah ternanti-nantikan video baru yang saya upload pada kali ini. Dan dalam video pada kali ini yang bertajuk Trader by Design, saya akan kongsikan ciri-ciri yang ada pada seorang trader untuk orang kata jadi trader yang sangat-sangat berjaya lah. Yang mana sebenarnya topik ni dia terinspirasi hasil daripada pertukaran pandangan saya dengan orang kata orang rumah saya waktu dalam kereta balik daripada Padang Hoki lah. Hoki lah. Okay. Jadi kita discuss apa yang menyebabkan seseorang itu berjaya dalam apa sahaja orang kata generally apa sahaja bidang lah yang diorang lakukan, atau lebih spesifik dalam perbincangan kami itu macam mana seorang atlet ni dia boleh jadi outstanding punya atlet yang gila babas luar biasa hebat. Jadi bila saya tengok balik, saya try tengok balik ciri-ciri yang sama ni wujud pada orang-orang yang berjaya lah, orang-orang luar biasa punya berjaya. Orang baik dalam dunia korporat, dalam dunia perniagaan, dalam dunia politik, sukan, dan benda yang sama juga kita boleh bawa ke dalam dunia perdagangan saham. Dan bila saya reflect balik sepanjang saya terlibat dalam dunia pelaburan saham selama 8 tahun ni, 9 tahun 2014, 2023, dah 9 tahun dah tuan-tuan dan puan. So selama 9 tahun saya terlibat ni dan saya dah telah berkongsikan ilmu ni sejak tahun 2016. Maksudnya dah 2016 lebih kurang 7 tahun saya berkongsikan ilmu ni, dan saya identify, saya kenal pasti trader-trader yang berjaya ni dia memang ada trait untuk orang-orang yang orang kata trait dalam ciri-ciri orang-orang yang berjaya ni lah. Dan trait-trait dia akan saya kongsikan, yang mana saya akan kongsikan 3 je lah trait yang paling utama sekali lah yang saya nak kongsikan dengan anda semua pada video kali ini. Dan trait yang pertama adalah diorang ni mesti akan ada seorang coach yang diorang hire ataupun seorang coach yang dia jadikan sebagai tempat rujukan untuk dia perbaiki diri dia menjadi seorang yang lebih baik, menjadi atlet yang lebih baik, menjadi seorang usahawan yang lebih baik, menjadi ahli korporat yang lebih berjaya, menjadi seorang trader yang lebih berjaya. Dan saya nampak trait ni yang sama. Dan bila saya cakap dia ada seorang guru, dia ada seorang mentor, dia bukan setakat ada guru, dia pergi jumpa 30 orang, lepas tu dia tanya macam mana aku nak berjaya. Tak, sebaliknya dia akan cuba dapatkan satu sesi personal one to one supaya dia boleh tanya spesifik keperluan pada diri dia. Sebab kalau you pergi 30 orang, kemungkinan apa yang disampaikan tu dia tak spesifik menjerumus kepada diri you. Jadi bila dia tak spesifik kepada diri you, dia jadi general. Sebab semua manusia berbeza-beza tuan-tuan dan puan. Sebab kalau kita tengok proses perkembangan kanak-kanak lah pun kan, kalau you tengok bayi kalau dia nak mula bercakap pun ada yang orang kata 10 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 18 bulan baru boleh bercakap. Ini sama juga dengan kalau dia nak berjalan. Tetapi dalam proses untuk dia berjaya, orang kata tahap mahir berjalan, macam mana you boleh berjalan pada hari ni, kalau you tengok dia adalah high repetition. Dia ulang-ulang, latihan ulang-ulang. Jadi bila you pergi personal coaching, you ada coach yang orang kata mentor ataupun jurulatih yang personal terhadap diri anda sendiri, you boleh tanya spesifik apa yang you perlu ulang, apa keperluan pada diri you yang you kena buat ulang dan berulang kali. Okay? Sebagai contoh saya ambil lah, kalau you ikut sukan bola sepak, you boleh nampak ada satu pemain bola sepak Real Madrid nama dia Vinicius Junior, yang mana pada beberapa musim yang lalu dia ni dikategorikan antara pemain yang orang kata yang dia berpotensi besar tapi dia tak perform. Sampaikan dia punya captain pada masa tu, Karim Benzema, cakap jangan pass bola dekat Vini sebab Vini main untuk opponent, bukan main untuk kita. Sebab dapat bola kat Vini hilang, sampai jadi tahap macam tu. Jadi apa Vini ambil daripada iktibar benda ni adalah dia start hire personal coach dia, dan dia akan spend 3 jam sehari tuan-tuan dan puan, 3 jam sehari training bersama personal coach dia. Even waktu orang lain pergi bercuti pun dia tetap training 3 jam sehari dengan personal coach dia. Sama juga dengan seorang pemain bola sepak yang ada seorang lagi ni, Folarin Balogun, yang dipinjamkan daripada Arsenal ke satu klub di Perancis, yang mana beliau antara penjaring terbanyak Liga Perancis. Perubahan yang dia alami adalah apabila dia mula hire personal coach. Okay, dia hire personal coach ni, dan personal coach ni train dia specifically untuk
orang kata beat satu player dan take shot untuk score goal. Dan benda ni dia cakap apa yang membezakan dia training dengan personal coach, membezakan dia training dengan personal coach dengan dia training dekat club adalah dua benda yang berbeza. Yang mana bila dia training personal coach, dia sangat-sangat spesifik kepada satu drill dia untuk position dia. Aku striker, aku kena score goal. Jadi dia very spesifik kepada kehendak dia, keperluan dia sebagai seorang pemain. Jadi dia cakap bila dia training dengan club, dia perlukan, dia orang kata untuk position dia tu ada 10 orang. Daripada 100 bola tu mungkin dia dapat 10 biji bola je tendang dalam masa 1 jam. Jadi bila dia hire personal coach, dia training, dia dapat high repetition punya movement yang sama berulang-ulang kali. Jadi benda yang sama juga kalau kita ambil quote daripada Bruce Lee. Bruce Lee pernah mengatakan bahawa dia tak pernah takut dengan orang yang tahu 1000 jenis sepakan, tapi dia takut dengan orang yang tahu satu jenis sepakan dan dia latih diri dia satu jenis sepakan itu sebanyak 1000 kali. Jadi itu pentingnya bila you ada seorang jurulatih, dia akan design diri you, dia akan design diri you untuk menjadi seorang apa sahajalah. Kalau trading kan, kalau macam saya yang mana selalu berjumpa dengan saya akan personalizekan. Saya cakap, okay, you sebenarnya you sibuk nak ikut kaedah ABCD. Sebenarnya kalau you tengok you punya track record, apa semua, dan of course saya akan tanya dia punya orang kata kelapangan masa dia bla 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 apa semua. Saya designkan diri dia supaya dia boleh ikut dan succeed, ikut apa yang dia selalu berjaya. Yang maksudnya yang trading percentage winning trade dia tu tinggi. Saya akan suitkan, saya akan jelaskan kenapa you kena buat yang ni je. You tak perlu buat yang lain. Sebab setiap manusia berbeza-beza. Okey. Poin yang kedua adalah ulang kaji berkali-kali. Ulang kaji, buat homework berkali-kali. Jadi, ikutkan pengalaman saya ni selalunya secara purata untuk jadi trader yang berjaya, you ambil masa selama 6 bulan sebenarnya. Berapa lama? 6 bulan. Ini purata purata. Dan 6 bulan ni you kena konsisten. Disiplin, konsisten. Itu keywords dia. Yang mana kenapa 6 bulan? Saya tengok ada je orang yang lepas habis kelas 3 hari dia terus berjaya. Ya. Sekali lagi saya nak tekankan, manusia berbeza-beza. Ada yang dilahirkan dengan IQ yang tinggi, kan? Ada yang orang kata dia ni memang dilahirkan untuk benda-benda teknikal, ada yang dilahirkan untuk benda-benda yang arts, untuk benda-benda yang orang kata lukisan-lukisan ni apa semua kan. Jadi manusia ni cara berfikir berbeza-beza sebab dibesarkan daripada latar belakang yang berbeza-beza. Jadi secara generalnya 6 bulan adalah waktu yang paling cantik lah untuk you nak berjaya. Dan dalam masa 6 bulan ni, apa homework yang you kena buat berulang-ulang kali setiap hari for the next 6 months, bermaksud setengah tahun ataupun bersamaan dengan lebih kurang dalam 180 hari. Dan homework, bila saya cakap homework ni, you kena buat hari-hari adalah homework on charts. Charting. Sebab chart yang ada dekat bursa ni, tuan-tuan puan, dia tak, orang kata dia sedikit unik lah. Bursa ni dia sedikit unik compare dengan pasaran dekat luar. Pasaran luar you tengok je, you tahu dah apa nak buat. Kalau you succeed dekat bursa, insyaAllah you pergi dekat market mana pun you akan succeed, you akan berjaya. Because market dekat bursa ni, kalau you tengok secara umum, kebanyakan saham-saham yang bergerak dekat dalam bursa ni, market capitalization dia tak sampai 1 bilion ringgit. Maksudnya ada sama harga dia rendah, yang pertama. Yang kedua, kemungkinan juga kalau bukan sebab harga rendah, dia punya issued shares ataupun floating shares dia, saham yang diapungkan dekat pasaran awam ringan ataupun rendah, tak, orang kata kuantiti dia kecil. Jadi bila kita beli sikit je, dia tembak naik satu batang marubozu yang besar. Harga dia naik gila-gila kan. Jadi dia sedikit volatile dekat situ. Maksudnya dia agak erratic sikit lah dekat situ. But kalau you succeed dalam bursa, insyaAllah you pergi luar, you memang akan sukses. You tekan jadi duit, insyaAllah. Okay. Jadi setiap saham yang ada dekat bursa ni, karakter dia berbeza-beza. Tu sebab saya cakap 6 bulan adalah tempoh untuk you berkenalan dengan saham-saham dan karakter-karakter saham-saham yang ada dekat bursa ni. Okay. Dan tak, selain pada karakter juga, you kena tahu pula dia punya leaders laggard. Maksudnya you kena faham dia punya sudut fundamental. Bila you faham daripada sudut fundamental, you akan faham kenapa bila A bergerak, B akan bergerak, C akan bergerak, D, E, F dan seterusnya. Dia akan bergerak ikut peringkat berperingkat. Okay. Ada yang disebabkan oleh pengurusan yang sama, yang pertama. Ada juga yang adalah disebabkan oleh business nature yang hampir sama. Dan kadang-kadang kita boleh melibatkan dengan political link punya stocks, government link stocks. Jadi benda-benda yang macam ni yang mengambil masa selama 6 bulan untuk you kenal pasti, untuk you faham sebenarnya. Maksudnya homework yang you kena buat for the first 6 months adalah you kena kenal pasti semua benda ni. Selain pada saham, dia punya charts, dia punya pergerakan, you juga kena kenal pasti dia punya fundamental. Dan bila cerita A keluar, macam mana company ni react, harga saham ni react.
So ini semua mengambil masa lebih kurang dalam 6 bulan. Okay, 6 bulan pertama tu sangat-sangat kritikal. You kena buat homework hari-hari. Dan selain tu juga, setiap hujung minggu tolong baca orang kata akhbar DH. Okay, akhbar DH yang mana sekarang ni saya buat langganan yang hard copy. Dulu saya buat soft copy tapi tak puas. Jadi saya buat langganan hard copy sekarang ni supaya saya boleh scribble. Saya boleh conten-conten tulis apa yang saya nak tulis, apa yang nota-nota yang penting saya bulatkan, apa key point yang boleh diguna pakai. Dan lepas tu, you tengok macam mana harga saham tu bergerak pada minggu seterusnya. Okay, itu poin yang kedua. Poin yang terakhir adalah, of course, tadi saya dah ulang daripada awal, you kena disiplin. Disiplin macam mana? Bila you dah jumpa coach, you dah faham cerita technical, fundamental, you akan ada you punya SOP sendiri. Bila you ada SOP you sendiri, you kena taat dan setia pada SOP yang you telah tetapkan. You kena disiplin, ikut SOP yang you tetapkan. Kalau you pergi kerja, bos cakap masuk sebelum pukul 9, 8.30 you dah terpacak duduk dekat kursi ready nak buat kerja. Tunggu arahan daripada bos. Tapi kenapa you trade melibatkan orang kata you punya duit yang you kerja hari-hari tu, orang kata dapat gaji bulan-bulan, you put aside, simpan kan, and then you nak kembangkan, you tak nak ikut SOP, you nak cepat. You sibuk dengar cakap orang luar, beli saham A, beli saham B, saham C, but then you lupa SOP yang you bangunkan. Bila you tak practice you punya SOP yang you bangunkan, you takkan ada keyakinan terhadap SOP you. You sibuk nak cari SOP orang lain. Yes, awal-awal SOP yang you bangunkan tu tak perfect. Tapi macam mana nak jadi perfect kalau you tak practice SOP tu? So, disiplin. Itu sebab 6 bulan pertama sebagai seorang trader, saya sangat-sangat galakkan anda bermula dengan modal kecil untuk 6 bulan pertama. Selepas 6 bulan tu, kalau you dah mula nampak ada hasil, bila you nampak ada hasil pulangan yang agak baik, yang dah mula konsisten pulangan, SOP you pun dah mantap, you nak top up, you top up lah. Itu duit you, bukan duit saya. Okay? Jadi, orang kata disiplin, ikut SOP, mantapkan SOP, yakin bila orang kata you dah mantap, you dah practice dengan SOP you dah perbaiki SOP you, insyaAllah at the end of the day you akan mula nampak ada satu pattern consistency. Bila you dah mula nampak pattern consistency ni, you ikut je lah SOP tu. Itulah diri anda sebagai seorang trader. Itu sebab saya cakap topik saya pada kali ini adalah Trader by Design. Dan itu sahaja perkongsian saya untuk video pada kali ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi tips-tips atau cerita-cerita yang menarik tentang saham di video yang akan datang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.